Bismillah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله. Apa kabar tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa lagi dalam siri pembacaan kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sudah tak sedar kita dah berada dalam bulan Safar sekarang ini, 5 ke 6 hari bulan Safar dah, 1445. Dah macam-macam kejadian berlaku kan sekitar kita yang kita sedar atau tak sedar. Dan itu semua adalah yang ditetapkan, ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka atau tidak suka, yang memberikan keseronokan ataupun menduka citakan, itu semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku dalam keadaan yang kita tak sedar kan. Baik, jadi ala kulli hal, apa-apa yang berlaku itu terimalah sebagai qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi dengan itu membuatkan kita bertambah kuat iman kita. Ya, kerana orang yang beriman ini dia percaya pada rukun iman. Jadi apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini itu termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita mula kuliah kita pada malam ini yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah, ahli jawatankuasa, para imam, bilal-bilal, para asatizah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah lanjut ataupun lagi perbincangan kita ini kepada satu lagi tajuk perkara nombor 2 ini, zikir ketika hendak mengambil wuduk. Muka surat 59. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulubi fid darin amin. Disunatkan membaca bismillah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi bismillah ini merupakan satu yang sunat dibaca. Ya? Kerana bismillah ini adalah satu yang mendatang barakah. Kita mendatangkan keberkatan. Dan juga kita menjadi suatu yang kita dekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah, keberkatan daripada Allah. Kerana dengan bismillah ini adalah akan mendatangkan suatu, kalau sekiranya tidak membaca bismillah, hilang keberkatan. Kerana ada dikatakan satu hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu mri'in zibalin lam yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Sesiapa satu perkara itu yang tidak dimulakan di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta. Jadi putus. Apa yang putus? Putus rahmat. Kata naqis al-barakah, kurang barakah. Itu jadi
Oleh itu bismillah itu untuk kullu amrik, setiap perkara. Setiap perkara, amalan perbuatan kita. Apatah lagi perkara yang melibatkan ibadah, tentulah kita mulakan sunat membaca bismillah. Baik, zikir ketika berwuduk. Disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim dan boleh juga hanya membaca bismillah. Jadi banyak perkara yang kita sebut sebelum ini, ada tempat yang kita baca bismillah saja, tidak sambung dengan ar-Rahman, ar-Rahim. Jadi boleh dua-dua. Kau nak kemas atau nak lengkapkan, bismillahirrahmanirrahim pun boleh, dan bismillah saja pun memadai. Jadi artinya dah ada nama Allah di sana, dengan nama Allah. Jadi apa-apa yang kita kaitkan dengan Allah maka jadilah ibadah. Jadilah ibadah. Kami mengatakan jika di awal wuduk tidak mengucapkan basmalah. Basmalah itu bismillah lah. Ya. Kalau hamdalah itu alhamdulillah. Jadi kalau basmalah, kalau jika di awal wuduk tidak mengucap basmalah, maka dibaca di tengah-tengah wuduk. Mungkin dia tergopoh gapa, cepat nak salat, kan terbatal pula wuduk, dah ambil wuduk kat rumah, sampai je kat surau, dah terbatal, imam pun dah qamat, takut terlepas takbiratul ihram bersama imam tu, maka pun gopoh gapa ambil wuduk, lupa nak bismillah. Lupa bismillah. Tapi tengah-tengah tu basuh-basuh muka, basuh tangan, oh lupa bismillah, bacalah bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah. Kan? Sama juga kalau kita makan lupa nak bismillah. Kan? Gopoh gapa nak makan, lapar sangat ke atau macam mana, terus ngap saja. Suap mulut, makan dalam mulut. Tengah-tengah makan, Allah lupa bismillah. Bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Jadi boleh baca. Dan tak terlambatlah. Kecuali dah habis selesai baru nak teringat, itu tak payahlah. Dah selesai. Dah kenyang dah kan. Jadi selagi kita duduk tengah buat makan ke, wuduk ke, sama juga. Kalau kita tengah wuduk, lupa nak bismillah, boleh lagi baca bismillah di tengah-tengah wuduk. Jika bacaan tersebut ditinggal sama sekali, maknanya dah selesai semua sekali, ditinggalkan maka tidak dapat lagi diganti walaupun wuduknya tetap sah. Sah juga wuduknya, tapi itulah kata tadi, dan perkatakan akhta itu hilang keberkatan. Ya, dah hilang keberkatan. Baik. Jadi oleh itu apa-apa pun termasuklah nak berwuduk, bismillah lah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah saja. Baik. Maka tidak dapat lagi diganti walaupun sah wuduk itu. Baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun kerana terlupa. Ini adalah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama lah. Mazhab kita lah. Mazhab Imam Nawawi ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik, tentang bacaan basmalah dalam wuduk sendiri, hanya berdasarkan pada hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, saya tidak mengetahui ada hadis sahih dalam bacaan basmalah ketika wuduk. Jadi maksudnya tak pernah dengar, tak pernah ada dalam pengetahuan Imam Ahmad bahawa basmalah ini ada dalam hadis sahih. Melainkan, itu dikatakan tadi, dia banyak dalam hadis dhaif. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. La wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Jadi itulah dalil yang mengatakan disuruh supaya bismillah ataupun supaya kita tidak lupa ataupun tidak tertinggal. Sebut bismillah itu kerana dia katakan tidaklah ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Memang munasabahlah. Sebab wuduk itu untuk apa? Berwuduk. Kalau tidak untuk ibadah. Ibadah itu apatah lagi kalau salat. Salat itu tentulah berwuduk. Dan wuduk itu tentulah kerana Allah Ta'ala. Jadi bismillah lah dulu. Kan? Itu juga nak baca Quran. Nak tawaf. Ataupun lain-lain ibadah yang memerlukan wuduk. Maka bismillah itu eloklah. Dimulakan dengan bismillah. Walaupun dia sunat. Tapi kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Kami juga meriwayatkan daripada riwayat Sa'id bin Zaid, Abu Sa'id
Aisyah, Anas bin Malik dan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kami riwayatkan semuanya dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya. Seluruh riwayat ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Jadi baca bismillah itu tidaklah sahih hadisnya, lebih pada dhaif. Tapi untuk amalan, untuk melengkap, menyempurnakan itu fadailul a'mal tu. Itu dhaif. Hadis-hadis dhaif ini adalah untuk tujuan kita keelokan, penyempurnaan, kesempurnaan, kesantunan ibadah kita itu, kalau walaupun dia hadis dhaif, elok kita amalkan dan jangan ditinggal. Baik. Jadi salah seorang teman kami, Syekh Abdul Fath Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid mengatakan, disunatkan bagi orang yang berwuduk di awal wuduknya setelah mengucap basmalah untuk menyambungkannya dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, pada yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sambunglah. Selepas baca basmalah itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bertambah lengkap dan sempurnalah. Jadi itu kalau kita nak elokkan wuduk ini, begitulah. Bukan kata kita nak cepat. Kalau nak cepat sampai tak sempurna pun tak elok juga. Jadi solat kita nanti nak kata tak sah mungkin sah. Tapi mungkin kesempurnaan. Kesempurnaan. Lengkap atau tak lengkap. Cantik ataupun tak cantik. Indah ataupun tidak indah. Jadi keindahan itu bergantung kepada keelokan kita. Ya, dari segi zikir-zikir yang kita sebut, kita baca, yang kita lafazkan itu membuatkan dia ibadah kita lebih sempurna. Sebab itu zikir itu tak boleh ditinggal sama ada di awal ataupun di akhir. Ini macam ni, bismillah ni di awal wuduk. Kita nak beribadah, nak mengambil wuduk, tapi di sana ada zikir yang kena kita dituntut supaya kita beramal. Bismillah dan baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Apa yang dikatakan beliau tidaklah mengapa. Hanya saja hal ini tidak memiliki dasar daripada as-sunnah dan kami tidak mendapati seorang pun daripada teman rapat kami dan selain mereka berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Jadi begitulah dikatakan dia tidaklah tak mengapa kalau kita tak buat. Tapi kalau kita buat itu bertambah eloklah. Jadi ini semua dia katakan boleh ataupun menjadi pilihan lah. Bukan kata tidak sah tapi menambahkan elok. Sebab kita dalam banyak hal kita suka yang elok. Manusia ni jiwa kita nak yang elok-elok, yang sempurna, yang cantik, indah, lengkap, sempurna. Jadi mengapa wuduk kita buat lebih kurang? Mengapa wuduk kita yang mengesahkan solat kita? Solat kita tu menjadi sah kerana wuduk. Jadi syarat sah solat mesti berwuduk. Tapi mengapa kita tak cantikkan, elokkan, sempurnakan, indahkan solat atau wuduk kita itu sebaik-baiknya. Jadi bercermatlah. Kita bercermat ketika mengambil wuduk, baca apa yang patutlah untuk sebelum kita berwuduk. Karena wuduk itu menjadi syarat sah kepada mengesahkan solat kita. Jadi di sini elok kita ambil perhatianlah ataupun mengamalkannya. Baik, setelah selesai berwuduk, selesai kita dah berwuduk, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini panjang sikit. Tapi kalau dah lazim tak ada masalah lah. Mungkin memang boleh kita bacalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersyahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi di sini melengkapkan ataupun menjadikan wuduk kita itu sempurna. Kemudian sambung lagi doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin.
Jadi kalau aku daripada orang yang suci, ya, suci yang menyucikan diri. Jadi taubat dan mensuci ini, jadi taubat ini menyucikan dosa-dosa kita, ya, kesalahan dosa kita, dan mutatahhirin itu suci dari segi fizikalnya, dari segi jasmaninya, mutatahhirin, at-tahur, at-taharah. Dan kalau dalam buka kitab fiqh, mula-mula bab mesti bab taharah, istinja, wudu dan sebagainya. Jadi oleh itu, bila kita berwuduk, berarti kita cuci dua perkara. Satu, kita cuci dari segi dosa-dosa kesalahan kita yang berlaku. Nanti kita tengok lepas ini, bagaimana wuduk itu boleh menggugurkan dosa. Dosa-dosa kecil lah. Kan dosa-dosa besar itu ada kaedah tersendiri untuk kita bertaubat dan sebagainya. Tapi dosa-dosa kecil yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, yang bukan minal kabair. Kalau kabair itu dia lain, dia kena taubat dan sebagainya. Tapi kalau dosa-dosa kecil, itu pun dosa juga. Walaupun kecil, tak bolehlah dianggap ringan. Kan? Kalau dosa kecil selalu buat dosa kecil, dia akan menjadi besar juga. Ataupun jadikan tumpuk-tumpuk hitam di hati kita. Satu dosa kecil buat, satu tumpuk hitam. Satu dosa kecil, satu dot hitam itu. Black dot. Kalau banyak sangat, dah hitam pula hati berlegam. Kan banyak sangat dosa kecil. Ya. Jadi oleh itu, dosa kecil ini eloklah kita hapuskan, gugurkan, bersihkan. Jadi banyaklah amalan-amalan yang boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Nanti kita tengok nanti. Khususnya berwuduk itu pun, daripada semua anggota wuduk itu, ada doa-doa tersendiri dan itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi oleh itu, selepas kita berwuduk, inilah doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Karena orang-orang yang berkhata'in, yang baik, orang khata'in yang membuat kesalahan itu, ialah minat tawwabin. Orang banyak buat kesalahan, tapi yang orang buat yang terbaik daripada orang buat kesalahan itu ialah orang yang bertaubat. Jadi kalau buat salah tapi tak bertaubat, itu dia terus bersalah lah, ataupun terus berdosa lah. Tapi kalau kita ni buat dosa, tapi kita suka bertaubat, alhamdulillah. Jadi akhirnya Allah akan mengampun dosa kita. Sebab tu bulan-bulan Ramadan kita berebut-rebut nak sembahyang qiyamul lail itu di antaranya ialah sunat taubat. Ya, solat sunat taubat. Baik, jadi dengan wuduk ini pun kita mohon Allah SWT jadikan kita ini daripada orang-orang yang bertaubat, orang yang suka bertaubat. Kerana insaf akan kesalahan, akan dosa yang kita lakukan itu, bertaubatlah kita. Jadi untuk itu, dengan cara berwuduk ini pun, satu daripada membuatkan kita daripada orang-orang yang bertaubat. Jadi gugurlah dosa-dosa kita yang ada itu. Begitu juga waja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku ya Allah orang yang bersih, orang-orang yang suka, yang menyucikan diri. Ya, cuci diri. Sebab tu dengan berwuduk itu berarti kita dah angkat hadas kecil. Jadi kita dah bersih. Bersih artinya bersedia untuk mendirikan salat. Jadi bersihnya kita berwuduk itu berarti kita bersih zahir dan batin. Kan? Ini cakap pasal apa tu hadas kecil lah. Kan? Sebab tu orang yang tidak berwuduk dia akan pergi berhadas kecil. Jadi kalau nak itu nak angkat hadas kecil ini pergilah berwuduk dan akhirnya kita bersih. Bila bersih itu berdoalah. Berdoa supaya kita terus menjadi orang yang suka bertaubat. Minat tawwabin itu orang yang suka bertaubat. Dan samping itu bersih juga fizikal dan jasmani kita. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau bersih dua-dua ini, zahir dan batin, jasmani dan rohani, masya-Allah. Eloklah kita, bersihlah kita. Jadi Allah akan terima kehidupan kita secara dalam keadaan bersih, zahir dan batin, jasmani dan rohani dan sebagainya. Baik. Sebab itu boleh diri solatlah. Bolehlah dirikan solat. Sebab itu diri solat mesti orang yang bersih-bersih. Sebab itu selain daripada itu dengan ada wuduk itu boleh juga mengaji Quran, membaca Quran pun juga kerana tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang bersih. Ya. Tidak menyentuh Al-Quran itu illal mutahhirin. Tidak memegang atau membawa Al-Quran melainkan orang yang bersih, orang yang bersuci. Berwuduklah dengan hadas kecil tadi. Baik.
Jadi di sini berarti kehidupan kita ini ada masa-masa kita tak bersih. Hadas kecil, tadi hadas besar. Tapi bila kita dah selesai, hadas besar dan hadas kecil, kita adalah orang yang bersih. Nanti kita lihat lagi bagaimana orang yang bersuci ini, berwudu ini, dalam kitab siapa ni, seminggu lepas saya sebut Ustaz Muhadir Haji Jol ni, dia dah membuat koleksi, menyusun. Dia pungut daripada beberapa sumber, dia susun. Termasuklah bab wudu ini. Dan bagaimana kita berwudu ini bukan saja untuk solat, untuk baca Quran, mengaji Quran, bahkan nak tidur pun disunat berwudu. Itu lebih pada sunat lah. Dan orang yang berwudu itu ada kelebihan dan fadilat dan lain-lain. Jadi untuk banyak nak tengok banyak berkatakan amalan sedikit pahala berganda. Amalan tu sikit saja buku ni. Johari Muhadir Haji Jol. Jadi termasuklah wudu ini kita akan bicarakan nanti bagaimana itu disebutkan di sini supaya kita berdoa, bertaubat dan juga waj'alna minal mutatahhirin. Kemudian sambung lagi subhanakallahumma, ya maha suci. Ya maha suci engkau wahai Allah, dan segala puji hanya bagimu. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak Tuhan yang patut disembah illa anta, selain daripada engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ya. Baik, jadi mohon ampun ini kalau kita lihat nota kaki bawah tu, aku mohon keampunan darimu agar engkau menutup segala dosa yang berasal dariku sehingga dapat melenyapkannya. Perkara ini tidak mengharuskan dilakukannya dosa sebelum permohonan. Jadi artinya bukanlah berarti sebelum nak mohon ni buat dosa. Lepas tu buat ambil wudu kemudian minta ampun. Bukanlah begitu. Jadi berbeza dengan mereka yang berpendapat demikian. Kerana tidak ada orang yang tidak memiliki dosa selain orang yang maksum dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksum ni siapa? Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersih, sebersih-bersihnya. Melainkan kita umatnya ini tentulah ada terpalit, tercalit, tercela dan sebagainya. Maka sebab itu dengan wuduk tadi ambil peluang, ambil kesempatan. Kita dah berwuduk bersih fizikal dan jasmani dan rohani, berdoa saja. Moga-moga kita mendapat pengampunan daripada Allah. 7 sekali doa ini, astaghfiruka, iaitu aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu, wa atubu ilaik, bertaubat kepadamu. Jadi peluang kita berwuduk tu berdoa untuk pengampunan dan sebagainya. Baik, seterusnya kami meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu fi ayyiha syaa." Jadi syurga ini futihat lahu abwabul jannah. Besar pahala dia. Betul katakan amalan sedikit, pahala berganda. Sayyidina Umar Al-Khattab meriwayatkan, dia kata, siapa yang berwuduk kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja. Maka katakan akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang berjumlah 8 buah. 8 pintu. Pintu syurga tu ada 8 buah pintu. Ini tak tahulah macam mana besarnya syurga, wallahu a'lam, tak dapat dibayangkan. Tapi ada pintunya. Syurga ada pintu. Tak boleh masuk begitu aja, bukan hall dewan macam tak ada pintu. Dia ada pintu. Dan pintu itu ada khusus untuk orang-orang ataupun mereka yang beramal. Kita tengok apa pintu-pintu yang ada dalam syurga ini, 8 adanya. Baik. Pintu syurga ada 8, iaitu baik. Asma abwabul jannah. Nama-nama pintu syurga. Ada abwabul jannah samaniyah wa qad ittafaqal ulama ala asma'i arba'atu minha, iaitu ada 8
Dan ulama bersepakat mengatakan ada 4 yang nak disebut, iaitu babus salah. Satu, pintu salat. Orang yang salat ada pintu khas untuk mereka masuk. Babus as-salah. Yang kedua, babul jihad. Pintu bagi orang yang berjihad. Ini jihad fi sabilillah. Ada pintu khas untuk mereka masuk. Berbondong-bondong masuk dengan pintu untuk pintu jihad. Pintu salat. Jadi orang yang salat itu ada pintu khas. Wa babur rayyan. Ya, babur rayyan ni kalau selalu kita dengarlah tazkirah bulan puasa kan. Itu bagi orang yang berpuasa. Ya, orang puasa ada khas pintu dia, special door untuk dia masuk. Rayyan. Dan di sana akan ditutup sampai orang yang terakhir yang puasa masuk sampai terakhir dan ditutup. Lagi ada orang yang lagi yang belum masuk, saki-baki lagi belum masuk, pintu tu masih terbuka. Maklumlah di akhirat di padang mahsyar besok lambat perkiraan atau sebagainya hisab. Jadi yang lain yang awal-awal masuk tu awalah minal awwalin. Jadi yang orang akhir tu, yang terakhir tu masuk pintu rayyan, akhirnya tutup. Ya. Baik. Kemudian satu lagi babus sedekah. Satu lagi pintu sedekah. Jadi bagi orang yang suka bersedekah, ada pintu khas. Jadi sedekah ini bukan perkara kecil. Bukan perkara orang kata apa yang kita enteng ataupun suka atau tak suka, tapi dia kesan dia sangat besar kerana ada pintu khas untuk orang yang suka bersedekah. Tapi tengoklah sedekah yang betul-betul genuine punyalah. Sedekah yang betul-betul mendapat ganjaran. Maksudnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu 4 pintu sudah pun ada. Dan dia katakan lagi, dia kata liqauli sallallahu alaihi wasallam faman kana min ahli salah du'aya min babis salah. Iaitu dia katakan faman kana min ahli salah. Daripada orang yang ahli salah ni orang yang suka salat lah. Macam kita lah insya-Allah kan, salat 5 waktu, salat sunat, salat malam, salat duha dan sebagainya. Ini semua faman kana min ahli salah du'aya min babis salah. Jadi orang suka salat itu, pintu salat itu akan menyeru semua yang ahli-ahli yang suka, yang mereka mendirikan salat masa hayatnya dulu, masuklah pintu babus salah. Wa man kana min ahli jihad, iaitu du'aya min babil jihad. Bagi mereka yang ahli jihad, jihad fi sabilillah lah, yang i'la kalimatillah, jihad yang menegakkan kalimah Allah, yang mati syahid. Ini semua jihad. Maka pintu itu akan menyeru wa man kana min ahli jihad du'aya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam, bagi orang yang suka puasa, puasa wajib, puasa sunat, min ahli siyam du'aya min babil rayyan. Jadi pintu rayyan akan menyeru atau buka luas untuk mereka yang puasa. Puasa wajib atau puasa sunat. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babi sadaqah. Jadi sesiapa atau di kalangan mereka yang daripada suka bersedekah, ahli sedekah, maka dia akan diseru melalui pintu sedekah. Rawahul Bukhari. Di hadis sahih ni, hadis Bukhari. Wa ikhtalafu fi asma'il abwabil ukhra, dan khilaf pendapat ulama tentang al-asma al-abwab al-ukhra. Tadi 4 tadi sudah confirm lah, sah lah. Apa nama tu, ittifaq ulama. Pintu apa tadi? Pintu salah, pintu jihad, pintu rayyan, dan satu lagi pintu sedekah. Jadi kalau kita nak masuk pintu sedekah, banyak-banyak bersedekah. Nak masuk pintu salah, banyaklah salat. Begitu juga puasa. Begitu juga jihad, mungkin dah tak adalah, tapi jihad cara lain. Jihad kalau zaman Nabi jihad fi sabilillah. Tapi selepas itu tidak ada jihad lagi, melainkan jihadun nafs, melawan nafsu pun jihad juga kan. Jadi ala kulli hal, mana-manalah yang Allah berkenan, yang Allah terima jihad itu, mungkin kita masuk, kita berjihad kurang, kita lebih pada salat. Mungkin kita kurang lain-lain, kita lebih pada sedekah dan sebagainya. Tapi khilaf yang ulama ini, faqila. Qila ini pendapat, tak tahu siapa yang sebutlah. Qila hiya babut taubah. Jadi pintu yang kelima, pintu taubah, pintu taubat.
Jadi orang yang bertaubat itu ada pintu dia. Wa babul kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang suka bermaaf-maafan. Ini satu bab lagi pintu. Orang suka memaafkan orang dan sebagainya, pintu. Wa babur radin dan wa babul aiman. Wa qila ghairu zalik. Itulah sebagainya, berbanyak pintu lagi. Tapi yang confirm dia, 4 pintu itu sudah sah lah. Jadi dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dari riwayat hadis ini, oleh Rasulullah SAW bersabda ini, bahawa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Bagi orang yang berwudu, kemudian berwudu, dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka 8 pintu surga itu akan dibuka dan dikatakan, yadkhulu min ayyihisya. Maka masuklah mana-mana pintu yang disuka. Jadi Masya Allah, besarnya wuduk ini dan besarnya doa lepas wuduk ini sampai mengatasi amalan-amalan yang lain, boleh masuk mana-mana pintu. Terpulang. Mana nak suka? Suka pintu sedekah, pintu salat, pintu jihad, pintu rayyan dan lain-lain pintu, masuk saja. Hanya dengan mengucap syahadah ini selepas berwuduk. Tengok betapa besarnya wuduk. Walaupun kecil, ringan, bukan susah sangat. Tapi dengan amalan zikir ini, disebutkan oleh Nabi SAW, terbuka, futihat lahu abwabul jannah. Masuklah pintu mana yang dia suka. Ya? Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Tirmizi dengan tambahan lafaz. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sambungan Sayyidina Umar tadi, itulah tadi tambahan doa tawabin, doa mutatahhirin tadi. Jadi at-tawabin itu ada pintu dia, babut taubah. Jadi orang yang suka bertaubat, sunat taubat dan doa-doa bertaubat dan sebagainya, masuklah pintu taubah. Tapi bebas, mereka ini diberi tiket besar, tiket dah. 8 pintu tu boleh masuk. Dan tak terhad. Jadi malaikat yang menjaga pintu tu welcome dia, silakan, ahlan wa sahlan. Karena dia rajin berwuduk, rajin berzikir, berdoa dan sebagainya, maka dia dapat peluang itu. Dan satu lagi, sedangkan lafaz subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah dan segala puji hanya bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ini pun boleh tambah lagi zikir ataupun doa itu tadi. Tambahkan lagi. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah dan selainnya dengan sanad dhaif. Dikatakan sanad ini adalah dhaif, tapi masih boleh beramal ataupun kita berzikir dan lazimkan doa dan zikir ini. Masya-Allah. Baik, seterusnya kita pergi lagi perkara 77. Kami meriwayatkan dalam Sunan Ad-Darqutni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qabla an yatakallam ghufira lahu ma bainal wudu'ain." Ini lain pula. Satu lagi, sebelum bercakap, lepas ambil wuduk dan tak bercakap, dia sebut tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum qabla ayatakallam, dia tak berjumpa orang, tak cakap, maka ghufira lahu ma bainal wudu'ain. Jadi akan diampunkan dosanya di antara dua wuduk. Mungkin maghrib tadi ataupun zuhur tadi dia wuduk dan asar wuduk pula. Di antara dua wuduk dia nak solat itu tadi, maka diampunkan, ghufira lahu, diampunkan baginya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab wuduk ni pun besar kesan dan fadilatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Buat sikit, bagi banyak. Buat tu tak ada susah sangat, tak kena modal pun. Tak kena modal pun, tak kena belanja pun. Tak penat pun, tak letih pun. Tapi pintu syurga menunggu untuk mereka yang beramal seperti ini. Dengan syahadah, dengan bertasyahud tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jadi di sini dikaitkan amalan itu kepada syahadah, iaitu kita saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, hamba dan pesuruhnya. Baik, jadi itulah satu lagi kita ambil, iaitu kami riwayatkan pengulangan bacaan la ilaha illallah. Baik, mana kita tadi? Satu lagi, iaitu 78 ya. Kami meriwayatkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni, beriwayat Anas bin Malik daripada Nabi SAW baginda bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma qala thalatha marrat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu samaniyatu abwabal jannah min ayyiha syaa dakhala." Sama juga kan hadis tadi, iaitu bukanya pintu surga itu yang 8. Dan masuklah mana-mana pintu yang dia suka. Dia boleh masuk dari pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Sanad hadis ini dinilai dhaif. Nilai dhaif. Ya. Baiklah, cukup zakat dulu untuk kita ambil. Jadi ini pun kita dah beramal dah sebenarnya. Cuma mengukuhkan lagi dengan hadis-hadis Nabi pada malam ini, membuatkan kita terus beramal dan jangan tinggal zikir-zikir ini kerana fadilat dan ganjaran pahala daripada Allah SWT sangatlah besar untuk kita insya-Allah pada akhirat esok. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.